Selamat petang, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton Ristix Masterclass kita pada hari ini. Nama saya Quek dan bersama-sama saya adalah Edmund dan kami berdua sebenarnya daripada Reef Sticks, iaitu permainan berunsur marine yang pertama di Malaysia. Permainan ini agak unik, dicipta 100% di Malaysia dan juga memaparkan isu-isu marine, spesies-spesies marine dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kesedaran alam sekitar di Malaysia. So, tujuan kami sebenarnya menganjurkan Reef Sticks ini adalah untuk memberikan penerangan dan lebih kefahaman kepada anda semua tentang permainan ini dan cara-cara menggunakan permainan ini dengan baik. Sebelum kami mulakan dengan slide, saya ingin memberi peluang kepada Edmund untuk memperkenalkan diri dan sebut sedikit tentang apa yang kita akan bentangkan hari ini. Silakan Edmund. Ya, terima kasih Quek. Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan mengajar anda beberapa cara bagaimana menggunakan Reef Sticks sebagai satu alat pembelajaran lebih efektif. Kita akan ambil peluang ini untuk memperkenalkan seperti Quek kata isu-isu sebenar dan berkaitan bagaimana mengendalikan permainan Reef Sticks ni dan bilakah masa yang sesuai untuk kita mencelah dan memberikan penerangan supaya kita boleh mengaitkan isu-isu alam sekitar, khususnya isu marine dengan elemen keseronokan dalam permainan Reef Sticks ni. Ya, jadi saya rasa kita tidak perlu tunggu lama lah. Kita akan teruskan dengan penerangan. Sebelum itu saya serahkan balik kepada Quek untuk memulakan bahagian pertama, penerangan pengenalan tentang Reef Sticks. Ya, silakan Quek. Terima kasih Edmund. Mohon untuk share screen. Okey, sebentar ya. Ya, saya tahu sebab ramai yang telah memohon untuk mendapatkan edisi terbaru Reef Sticks, iaitu edisi Radiant Hope. Anda mungkin merupakan cikgu-cikgu, mungkin bekerja dalam NGO ataupun mungkin dalam bidang pelancongan. Saya dapat rasakan Reef Sticks Masterclass versi bahasa Melayu ini akan membantu anda untuk memahami dengan lebih lanjut tentang permainan ini. Seterusnya Edmund. So pada hari ini kita ada 3 objektif utama. Saya telah terangkan sedikit sebanyak tadi, tapi mungkin ini lagi detail, iaitu pertama sekali memperkenalkan isi kandungan dan cara permainan Reef Sticks. Keduanya meningkatkan pemahaman konsep-konsep yang ditonjolkan dalam permainan Reef Sticks. Dan ketiga adalah berkongsi best practices dalam mengendalikan permainan Reef Sticks. So kalau kita lihat daripada atas ke bawah, pertamanya kita nak memahamkan anda, tuan-tuan dan puan-puan, tentang apakah yang ada dalam Reef Sticks. Apakah kad dia, apakah cara permainan dia, adakah seperti Monopoly, adakah seperti Uno, adakah seperti Politico. Itu yang kita nak memahamkan. Kedua adalah konsep-konsep yang ditonjolkan dalam permainan Reef Sticks. Apakah bidang-bidang marine yang kita gunakan dalam permainan Reef Sticks untuk menonjolkan isu-isu terkini dalam marine di Malaysia. Dan ketiga, anda akan belajar cara-cara mengendalikan permainan ini sebagai fasilitator Reef Sticks di dalam komuniti ataupun dengan murid-murid pelajar-pelajar anda. Seterusnya. So, kandungan pembentangan kita terbahagi kepada 3 pada petang ini. Pertama sekali, kita akan terangkan apa itu Reef Sticks. Bagaimana kita datang? Apakah tujuan utama Reef Sticks? Bahagian 2 akan memfokuskan terhadap cabaran dalam konservasi marine. Sebab dalam bidang konservasi marine ini amat kompleks sekali. Ada banyak isu, ada banyak cabaran, ada banyak perkara-perkara yang boleh digunakan dalam pelajaran anda untuk mengajar murid-murid untuk memahamkan orang luar di sana. Dan bahagian 3 adalah permainan dan komunikasi berkesan. Macam mana anda boleh menggunakan Reef Sticks sebagai alat untuk mengkomunikasikan isu kepada murid-murid, mungkin orang di luar sana. Seterusnya. Okey, untuk bahagian pertama, kita akan mulakan dengan apa itu Reef Sticks. Dipersilakan Edmund. Okey, saya
dalam bahagian ni saya akan memberikan sedikit secara ringkas pengenalan kepada ReefSticks, bagaimana ReefSticks boleh dihasilkan, dan seterusnya dalam ReefSticks ada dua unsur yang kita akan perkenalkan, iaitu alam semula jadi dan juga pembangunan. Seterusnya saya akan terangkan sedikit tentang jalan cerita permainan dan jenis-jenis kad. Bersama-sama dengan Quack kita akan bergilir-gilir lah membuat penerangan. Okey, jadi kita lihat dulu gambar ni. Bila dah lihat gambar ni, apakah yang terlintas di fikiran? Apakah yang menjadi keutamaan? Mungkin saudara Quack boleh memberikan pandangan beliau dulu. Apa yang terlintas di belakang fikiran saya adalah background saya lah, sebab sama. Tapi secara jujurnya, saya melihat gambar ini berkisarkan tentang alam semula jadi marine yang bersih, yang dikira cantik, yang tidak terganggu oleh manusia. So kita dapat lihat karang, kita dapat lihat beberapa spesies karang yang reef building corals orang panggil. Ya, kalau dibandingkan dengan background yang ada di belakang saya ni, spesies karang lebih banyak lah. Dan itu yang kita nak tunjukkan di sini adalah bahawa terumbu karang ni mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi, dan bukan itu saja menjadi sumber kepada kehidupan marine yang lain. Jadi ini menjadi satu keutamaan dan juga kita katakan mempunyai nilai yang sangat tinggi, dan risikonya jika terumbu karang ini dimusnahkan adalah sangat tinggilah. Okey. Dan dalam bahasa Inggerisnya kita katakan the stakes is high. Itu wujudnya perkataan reef stakes, ya, terumbu yang menjadi pertaruhan. Sama ada kita nak lindungi ataupun risiko untuk kawasan terumbu karang itu dibangunkan. Itulah wujudnya perkataan reef stakes. Itulah nama untuk kad ni lah. Itu sedikit seberingkas tentang reef stakes. Dan bagaimana reef stakes ni dihasilkan adalah hasil daripada idea kami 4 orang. Ya, selain daripada Quack dan saya, ada lagi 2 rakan kongsi kami, iaitu Hui Ling dan juga Serina. Keempat-empat kami mempunyai latar belakang dalam bidang marine. Jadi mengikut pengalaman kami, bila kita ingin berkomunikasi atau menyampaikan mesej berkenaan dengan konservasi, topiknya selalunya sangat sukar dan sangat serius. Tak ada elemen yang menyeronokkan. Jadi itu telah menimbulkan idea kepada kami berempat untuk menghasilkan sesuatu, iaitu card game yang mempunyai unsur-unsur keseronokan, supaya bila kita nak menerangkan tentang isu-isu marine, perkara itu menjadi lebih seronok untuk dibincangkan daripada sesuatu topik yang sangat serius. Jadi itulah sebabnya kami fikirkan bahawa kad permainan ini menjadi satu alat yang sesuai untuk digunakan bagi menerangkan isu-isu marine dengan lebih menarik. Ya, dan sepanjang setelah kami dilancarkan pada tahun 2018, kami ada 3 versi. Satu versi elegan yang pertama-tama sekali, iaitu warna putih yang ada di atas di sini, dan versi kedua iaitu living coral, iaitu karang hidup, warnanya begini, dan versi yang anda dapat sekarang adalah yang kita panggil Radiant Hope. Kalau kita lihatkan, warnanya lebih menonjol, lebih menyelah, dan itu kami nak tunjukkan bahawa ini adalah warna-warna karang dan juga hope, disebabkan 2 tahun ni kita melalui suasana yang agak sukar, dan kita nak memberikan harapan sedikit kepada semua dan juga kepada terumbu karang kita. Jadi dengan warna yang terang benderang ni dan juga harapan yang semakin baik, jadi itulah wujudnya versi Radiant Hope. Okey, itu seberingkaslah bagaimana reef sticks dihasilkan dan siapa yang di belakang penghasilan reef sticks ni.
Okey, kita terus dalam unsur alam semula. Jadi bagaimana terumbu boleh dibangunkan dari segi ekologinya, ya? Bagaimana terumbu ini dibina? Biasanya kita akan mula lihat apa-apa kawasan pun akan bermula secara kosong, mungkin dengan pasir sahaja, tak ada apa-apa, dan kemudian akan ada kita panggilkan batu, ya. Bila dah ada batu dan di atas batu ni ada wujud sejenis alga, kita namakan alga kekarang atau bahasa Inggerisnya coralline algae, yang warna merah dan warna merah jambu ni akan mula menarik karang-karang yang seterusnya, iaitu karang lembut dan juga karang. Nah, karang lembut dan karang keras ni secara keseluruhan kita panggil sebagai batu karang. Tapi tahukah anda batu karang ni adalah haiwan, tumbuhan atau batu? Ambil masa untuk fikir sekejap. Okey, sebenarnya batu karang ni walaupun namanya batu, batu karang bukanlah batu, dan juga bukan tumbuhan. Sebenarnya batu karang adalah haiwan, dikategorikan sebagai haiwan, ya. Jadi ramai yang salah faham batu karang ni dianggap sebagai batu sebab mungkin warnanya agak di dalam air nampak macam warna yang seolah-olah warna batu. Jadi dan juga dia keras, ya. Mungkin orang akan salah faham di situ. Yang keduanya, ada juga batu karang lembut yang bergerak, mereka salah faham sebagai tumbuhan. Jadi kat situlah berlaku sedikit salah faham. Dari segi saintifiknya, batu karang ni, dalam batu karang mempunyai sejenis alga yang hidup bersama-sama secara simbiosis, kita panggil simbiosis, iaitu kita panggil sebagai zooxanthellae, dan zooxanthellae ni memerlukan cahaya matahari untuk tumbuh, dan zooxanthellae ni akan memberi makanan kepada karang yang menjadi rumah kepada zooxanthellae yang hidup di dalamnya. Okey, jadi batu karang ni bila kita sebut batu karang, ianya merujuk kepada batu karang yang tersebut dan juga zooxanthellae yang hidup di dalamnya. Dekat situlah berlakunya salah faham sebab ada yang akan anggap sebagai tumbuhan sebab batu karang memerlukan cahaya matahari. Sebenarnya tidak. Batu karang adalah haiwan yang menjadi perumah kepada zooxanthellae yang merupakan jenis alga yang memerlukan cahaya matahari. Okey. Dan bila kita dah ada batu karang keras dan juga karang lembut, mereka membentuk satu kawasan yang mempunyai kompleksiti secara 3 dimensi, dan itu sesuai untuk hidupan lain seperti haiwan invertebrata, iaitu contoh seperti timun laut ataupun dikenali sebagai sea cucumber, ataupun landak laut iaitu sea urchin, untuk masuk dan hidup dekat kawasan yang mempunyai kompleksiti 3 dimensi ni. Okey, dan setelah itu kita bergerak ke atas jaringan makanan. Selepas kita ada haiwan invertebrata, kita akan ada ikan. Okey, ikan terumbu, kita di dalam kad kita memperkenalkan 2 jenis saja, iaitu ikan bayan ataupun parrotfish dan juga ikan yu ataupun shark. Okey, ikan bayan ni adalah penting sebab ikan bayan mengawal pertumbuhan alga yang tidak baik di kawasan terumbu karang supaya alga ni tidak terlampau cepat dan menutup kawasan terumbu karang dan akan membunuh terumbu karang. Okey, so jadi terumbu karang yang sihat mempunyai algae yang sangat sedikit kerana dikawal oleh ikan bayan ni. Okey, ikan bayan adalah sejenis herbivore, iaitu pemakan tumbuh-tumbuhan. Okey, dan dalam jaringan makanan, haiwan apex iaitu ikan yu. Ikan yu adalah duduk paling tinggi dekat di jaringan makanan, merupakan haiwan apex untuk mengawal populasi ikan-ikan yang lain dalam jaringan makanan di terumbu karang. Jadi untuk mendapatkan satu kawasan terumbu karang yang sihat, kawasan tu mestilah mempunyai terumbu karang, iaitu diliputi oleh karang keras dan karang lembut, dan mempunyai haiwan-haiwan invertebrata serta ikan-ikan herbivore dan juga apex. Jadi kalau dah ada semua ini,
unsur-unsur ini semua dah ada, barulah kita boleh katakan bahawa kawasan terumbu karang ni adalah sihat, ekosistem yang sihat. Okey. Dan bertentangan dengan unsur alam semula jadi adalah unsur pembangunan. Dan mungkin kat sini Saudara Quek boleh terangkan dengan lebih lanjut bagaimana unsur pembangunan boleh wujud dalam permainan kad reef stakes ni. Ya, baik. Terima kasih Saudara Edmund. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pembangunan di kawasan pesisir pantai ataupun dalam permainan kita adalah di berdekatan dengan kawasan marine atau pulau. So sebenarnya sebelum satu pembangunan besar bermula atau dijalankan, kita biasa akan melihat seperti kawasan kampung. Dan dalam gambar ini sebenarnya adalah Pulau Pinang. Di zaman dahulu mungkin kalau tengok kereta saya lihat dalam pertengahan ataupun hujung tahun 1800s lah, dan nak sampai 1900 bila berlakunya Industrial Revolution di peringkat dunia. So kita biasa akan mula dengan perkampungan, kita akan mula biasa dengan orang-orang yang mungkin sistem ekonomi utamanya adalah pergi untuk menangkap ikan ataupun bercucuk tanam. Di sini kita lihat ada pokok kelapa. Mungkin mereka pun menjalankan ekonomi kecil sederhana di dalam perkampungan. Seterusnya, dan kita melihat dalam gambar ini di mana Pulau Pinang dalam era 1920-an, 1930-an, di mana ada banyak kemudahan telah wujud. Kita nampak Pulau Pinang berkembang, ada nampak tiang elektrik di sana, kita nampak sistem perparitan, sistem pengairan, ada juga orang menaiki beca. So Pulau Pinang ataupun sesebuah kawasan bandar mula maju ataupun mula meningkat naik dengan bangunan yang lebih besar berbanding yang lepas. So kita nampak ada kemajuan ataupun ada sedikit sebanyak peningkatan dari segi pembangunan fizikal struktur tersebut. Dan seterusnya. Dan apa yang kita nampak Pulau Pinang pada hari ini, di mana Pulau Pinang atau ini Georgetown merupakan satu entrepot ataupun hub perdagangan, perdagangan dan juga ekonomi, ya, memberikan manfaat ekonomi yang tinggi kepada penduduk sekitar. Dan kita nampak ada bangunan pencakar langit seperti Komtar, dan di belakang di sana mungkin ada apartmen-apartmen kondominium yang mewah kepada penduduk-penduduk. Kita dapat melihat progression atau meningkat naiknya satu kawasan pesisir pantai, iaitu berbeza dengan meningkat naiknya sesebuah kawasan marine ataupun kawasan yang nature atau alam semula jadi. So inilah yang bertentangan dengan apa yang kita nak alam semula jadi yang kita nak tonjolkan dalam permainan ini. Seterusnya, saya paskan semula kepada Saudara Edmund untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang penceritaan permainan reef stakes. Baiklah, jadi kita dah dengar sedikit sebanyak tentang unsur alam semula jadi dan juga Quek telah menerangkan unsur pembangunan. Dan dua unsur ini adalah bertentangan secara naturalnya lah. Okay? Jadi untuk sesuatu kawasan kita nak tentukan apa yang jadi pada kawasan terumbu karang, kita boleh melindungi alam sekitar ataupun kita boleh membangunkan. Itu terpulang pada keutamaan yang diberikan. Jadi jalan cerita yang kita cuba perkenalkan kat sini adalah kita telah terjumpa satu gugusan kepulauan di Nusantara. Dan dalam kawasan gugusan ni, kita mengambil contoh satu kawasan pulau iaitu Pulau Anggun, kita namakan sebagai Pulau Anggun, dijadikan sebagai satu, kita katakan, kes di mana pemain-pemain iaitu yang akan memegang peranan akan menentukan apa akan terjadi kepada terumbu karang di Pulau Anggun ni. Sama ada kita nak melindungi terumbu karang di Pulau Anggun atau kita nak membangunkan kawasan terumbu karang di Pulau Anggun. Okey, jadi kita boleh lihat di sini ini adalah satu papan permainan yang disertakan bersama dengan kad anda. Kan Quek akan disertakan bersama ya dengan kad anda? Ya, betul. Ia akan diberikan satu map ataupun orang panggil
macam papan permainan, tapi kita gunakan material banting untuk menggambarkan permainan di Kepulauan Anggun di Kepulauan Nusantara, ya. Ya, kita gunakan kain banting sebab kain banting ni tahan lasak dan boleh ringan dan boleh dibawa ke mana-mana. Jadi kalau nak main di tepi pantai ke di atas pasir, papan ni ataupun mat ni tidak cepat rosak lah. Okey, dan kita boleh lihat di atas mat ni adalah ada tanda plus ni. Ini adalah kawasan di mana anda boleh meletakkan kad. Okey, dan kita bila lihat atas mat ni, ini adalah bayangan kawasan Pulau Anggun yang anda akan main, yang kita akan tentukan apa yang akan terjadi pada Pulau Anggun. So kawasan yang digunakan ini adalah hanya 7 kad darab 7 kad. Jadi 7 kad melintang dan 7 kad mendegak. Tu kawasan terhad di situ, ya. Tidak boleh main di luar daripada kawasan tu. Jadi kita kaitkan dengan isu kehidupan sebenar, bahawa setiap benda pun ada had, setiap kawasan ada had. Kita tidak boleh menggunakan sumber sehingga melebihi hadnya. Jadi kita nak cuba kawal dan memberi sedikit cabaran dalam menentukan had 7 kad mendegak dan 7 kad melintang ni. Okey. Jadi jalan ceritanya di situlah akan ditentukan apa yang boleh hendak dilakukan di pulau ni kalau kita jumpa Pulau Anggun sebagai satu kawasan kepulauan yang baru yang kita jumpa. Okey, dan benda apa yang akan berlaku di Pulau Anggun akan ditentukan oleh 6 orang pemain yang akan diberi peranan secara rawak. Dan peranan dalam kad Reef Stakes ni yang kita perkenalkan ada 6, iaitu ahli konservasi, pengurus sumber asli, kita masukkan juga ahli politik, nelayan, pengendali atau pengusaha pelancongan dan juga pemaju. Dan di sini kita boleh lihat ahli konservasi adalah di hujung satu spektrum yang sangat melindungi unsur alam semula jadi, dan satu lagi ialah pemaju yang memberikan fokus kepada unsur pembangunan. Dan di antara dua-dua spektrum ni, perlindungan alam semula jadi atau pembangunan, kita ada nelayan, pengurus sumber asli, pengendali pelancongan dan ahli politik yang boleh bergerak di antara spektrum. Mungkin ada dia ingin pro alam semula jadi atau mungkin pro pembangunan ataupun mungkin dia nak pro keseimbangan. Itu kita nak tonjolkan dalam Reef Stakes ni lah. Dia tak semestinya kena semata-mata perlindungan atau semata-mata pembangunan. Boleh juga mencapai keseimbangan terpulang pada cara permainan ataupun strategi permainan pemain-pemain mengikut peranan masing-masing. Okey, dan peranan ni akan diwakili oleh kad yang berwarna ungu, okey, ataupun purple. Kad ini diberikan secara rawak sebelum kita mula permainan. Okey, dan di setiap kad peranan akan kami perkenalkan juga unsur-unsur melalui simbol ikon di sini. Kita boleh lihat di bawah ada 3, iaitu yang berbentuk macam batu karang ni adalah unsur semula jadi, dan helmet pemaju lebih kepada unsur pembangunan. Jadi kalau ada lebih helmet, maknanya lebih pro kepada pembangunan, dan lebih coral ataupun karang akan lebih pro alam semula jadi. Okey, dan ikon ini juga akan diwakili di atas kad misi anda. Jadi setiap peranan akan mempunyai 3 kad misi. Okey, dan ikon ini adalah selaras dengan ikon kad misi, iaitu kalau lihat karang ada 2, kita ada ekosistem terumbu karang ataupun kawasan perlindungan. Dan bagi ikon helmet, kita ada keuntungan dan juga bandar pesisir pantai. Okey, berdasarkan peranan masing-masing, setiap orang akan mempunyai unsur-unsur yang berbeza. Mungkin ada 1 karang, 2 helmet, topi, ataupun 1 topi, 2 karang, ataupun 3 karang, ataupun 3 topi. Okey, so itu terpulang pada peranan masing-masing lah. Dan misi ini adalah kad yang paling last sekali, okey, kad yang terakhir di atas peringkat ni, tahap ni. Kita lihat di sini ada macam seperti progress bar. Kita lihat dekat hujung ni, ya. So kad misi adalah kad yang tahap yang paling tinggi lah.
Okey, kemudian kad yang seterusnya yang akan diperkenalkan dalam kad Ristix ni adalah kad laluan, dan kad laluan ni diwakili dalam warna oranye. Kad misi tadi sebenarnya saya terlupa, kad misi adalah diwakili oleh kad yang berwarna merah di belakangnya, manakala kad laluan berwarna oranye di belakangnya. Dan kad laluan ni mempunyai dua unsur lah, okey, iaitu unsur alam semula jadi dan juga pembangunan. Dan kalau lihat di sini ada tahap, dan boleh lihat tahap sini, paling asas sekali ialah batu, kemudian alga kekarang, kemudian karang-karang, kemudian haiwan invertebrata dan juga ikan-ikan terumbu. Okey, dan kita boleh lihat di sini ada progress bar. So jadi progress bar ni akan menjadi panduan kepada pemain-pemain yang kali pertama main Ristix bila anda boleh letakkan kad ini. Okey, kad ini harus dalam urutan menaiklah, sama juga dengan unsur pembangunan dalam urutan menaik. Okey, seterusnya kita ada jenis satu lagi kad yang dimasukkan dalam yang juga mempunyai belakangnya warna oranye. Kita akan masukkan bersama dengan deck yang akan dikocoklah. Okey, mungkin saudara Quek akan terangkan sedikit sebanyak tentang kad senario. Kita mungkin tidak perkenalkan semua kad senario, tapi secara ringkas beberapa kad yang pentinglah. Ya, betul. Terima kasih saudara Edmund. Ya, seterusnya saya akan memperkenalkan kad senario yang kita akan tunjulkan, dan kita akan tunjulkan isu-isu yang berkait rapat dengan isu-isu marine di Malaysia. Sebab tadi Dr. Puan telah belajar tentang turutan kad, macam mana kad tengah membina dan membina, dan berdasarkan priority atau mission kad masing-masing, anda akan membina sama ada dari bidang alam semula jadi ataupun bidang pembangunan. Tetapi bukan mudah sahaja ada pembinaan dan tiada kemusnahan, ya. Kad senario ini adalah diwujudkan untuk menerangkan kepada tuan-tuan dan puan yang ada unsur-unsur dalam kehidupan semasa ataupun ada unsur-unsur yang luar daripada kebiasaannya yang mungkin mengakibatkan pembinaan tergendala ataupun terhenti seketika. Dan contoh-contoh kad senario yang kita tunjukkan ada seperti, next slide, kad senario unsur pemusnah. Pertama sekali kita akan tunjukkan isu-isu seperti jaring hantu atau pukat hantu, ghost net, di mana kita dapat tahu bahawa jika ada jaring hantu, ada ghost net, laluan alam semula jadi dalam game tersebut akan kurang atau undur satu tahap. Ia menunjukkan yang jaring hantu ini merupakan elemen pemusnah kepada kehidupan marine, kepada track alam semula jadi yang sedia ada. Itu mesej kita nak sampaikan. Seterusnya, dugong ditemui, iaitu kita dapat tahu secara umum dugong merupakan satu spesies yang terancam di Malaysia, dan kita bernasib baik kerana masih ada dugong di beberapa tempat di Malaysia. Kalau kita jumpa dugong, kita akan dapat tahu yang tempat itu mungkin akan dihaskan sebagai kawasan marine ataupun kawasan taman laut, di mana apa yang berlaku kepada permainan adalah kita buang pembangunan mengikut arah yang dipilih. Kita buang semua pembangunan mengikut arah yang dipilih. So, itulah mesej yang kita nak tonjolkan dalam kad elemen unsur pemusnah ini. Dan seterusnya, saudara, satu lagi elemen yang kita nak yang tunjukkan ialah unsur binaan, di mana bukan saja kita boleh musnah, kita masih boleh membina dengan kad ni. Kalau tuan-tuan tahu tentang SDG, Sustainable Development Goals, kad ni adalah sama unsurnya, di mana kalau anda letak kad ini, ia akan menjadi satu tahap. Contohnya kalau anda ada tahap 2 telah diletakkan, anda ada tahap 4, anda boleh letakkan unsur senario, unsur binaan ini, dan seterusnya letak tahap 4. So, kad ni adalah kira istimewa, dan tidak banyak kad ini dalam permainan Ristix. Seterusnya, kad senario yang seterusnya kita nak tunjukkan adalah unsur pilihan, di mana anda boleh memilih untuk ke arah pembangunan ataupun ke arah alam semula jadi. Di sini kita menunjukkan isu peruntukan belanjawan tahunan. Kita dengar bajet 2021, bajet 2022 dan sebagainya. Bajet ini ada yang menyokong usaha alam semula jadi,
ada yang menyokong usaha pembangunan. So kalau anda contohnya seorang ahli conservation ataupun ahli alam semula jadi, anda akan letakkan ini dan memilih untuk sekat laluan pembangunan. So tiada unsur pembangunan boleh diletakkan untuk satu round permainan reef stakes. Dan sebaliknya, kalau mungkin anda adalah seorang developer atau seorang yang mementingkan pembinaan, anda letakkan ini, anda akan sekat alam semula jadi untuk satu pusingan. Seterusnya, kad sedara unsur yang seterusnya kita nak tunjukkan adalah unsur khas, di mana kalau ada titah diraja, kebanyakan unsur-unsur yang diletakkan atau senario kad yang diletakkan boleh ditamatkan ataupun dibatalkan serta-merta. Dan kad ini adalah amat istimewa juga kerana ia boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja jika mempunyai elemen yang keluar atau senario kad yang keluar yang tidak bertepatan dengan pendirian anda sebagai seseorang mungkin seseorang ahli konservasi ataupun ahli pembangunan. Anda boleh letakkan kad ini. Seterusnya, okey, juga ada beberapa kad yang direka khas untuk mengganggu permainan ataupun menterbalikkan situasi permainan. Contohnya, perubahan kerjaya. Anda telah ambil kad ahli konservasi dan anda merupakan ahli konservasi dalam permainan tersebut. Tetapi mungkin anda lihat sebagai ahli konservasi anda kurang meletakkan kad senario mission kad anda. So apa yang anda buat, anda boleh tukar kerjaya. Tukar dengan orang yang mungkin dah nak habis. Dah tinggal satu kad lagi nak habis, anda boleh tukar kerjaya. So ini akan mengacau perjalanan permainan dan kad ini amat berguna untuk kira kalau anda tidak bernasib baik dalam mengambil kad-kad yang tidak berpihak kepada anda. Seterusnya tentang dasar baru diluluskan, kita akan memukar urutan giliran permainan. Contohnya kalau dalam satu bulatan, saya dulu, lepas tu saudara Edmund, lepas tu kawan A dan kawan B. Jika saya letak dasar baru diluluskan, dia akan menterbalikkan. Maknanya saya dulu, lepas itu kawan B, kawan A, baru saudara Edmund. Urutan giliran permainan akan berubah. So ia akan mengacau perjalanan ataupun perancangan anda sebagai pemain dalam reef stakes.